Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka. Wanshur alayna min khazaini rahmatika. Ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pelajaran kita ni pada hari ini ialah Salah Darjah 6. Tajuk pelajaran kita ni pada hari ini ialah Walimatul Urus. Objektif pelajaran ialah murid dapat memperjelaskan maksud Walimatul Urus dan hukum. Penerapan nilai akhlak bagi pelajaran hari ini ialah menjadikan kita orang yang bertanggungjawab terhadap apa jua perintah Allah Ta'ala. Okey, insyaAllah di dalam pelajaran Walimatul Urus kita ni akan sama-sama belajar pengertiannya, hukumnya, qadar jamuan, kemudian hukum menghadiri jamuan dan khutbah dan doa, apa hukum membaca khutbah dan mendoakan pengantin. Pengertian Walimatul Urus, jamuan perkahwinan. Hukum Walimatul Urus adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut di dalam Islam. Qadar Walimatul Urus, sekurang-kurangnya bentuk jamuan perkahwinan itu ialah seperti berikut. Ada dua bahagian sahaja, iaitu bagi orang kaya menyembelih seekor kambing. Bagi orang fakir mengikut kemampuannya. Hukum menghadiri jamuan. Hukumnya adalah wajib dengan syarat bahawa tidak ada perkara maksiat dan ia belum dijemput oleh orang lain ke jamuan sedemikian. Khutbah dan doa. Sunat hukumnya membaca khutbah nikah sebelum akad nikah dilangsungkan. Sunat hukumnya mendoakan pengantin baru supaya mereka mendapat berkat daripada Allah dalam perkahwinan mereka, iaitu sesudah berlangsungnya akad nikah. Dan kita ni akan masuk tajuk baru, iaitu kewajipan suami isteri. Objektif pelajaran, murid dapat memperjelaskan kewajipan yang perlu dilakukan oleh seorang suami. Penerapan nilai akhlak bagi pelajaran hari ini ialah menjadikan kita orang yang bertanggungjawab terhadap apa jua perintah Allah Ta'ala. Pelajaran 13 ialah kewajipan suami isteri. Selepas berlangsungnya Walimatul Urus tadi, maka suami dan isteri mempunyai kewajipan masing-masing. Jadi, di dalam kewajipan suami dan isteri ni, kita ni akan ada 3 bahagian, iaitu kewajipan suami, kewajipan isteri dan kewajipan bersama-sama. Di dalam kewajipan suami, ada 9 perkara. Kewajipan suami ni mesti ia lakukan terhadap isterinya. 9 perkara. 1. Membayar mahar. 2. Memberi belanja yakni nafkah. 3. Melayani dengan baik. 4. Melakukan keadilan jika ia beristeri lebih daripada seorang. 5. Dilarang menggunakan kekerasan. 6. Dilarang memukul bahagian badan. 7. Dilarang mencaci maki. 8. Dilarang pindah tidur ke rumah lain jika berlaku pertengkaran. 9. Menyediakan seorang pembantu rumah seperti orang gaji jika isteri memerlukan dan mengikut kemampuan suami. Maksud bentuk keadilan, suami hendaklah berlaku adil dalam perkara berikut. 1. Layanannya. 2. Belanja yakni nafkah. 3. Giliran bermalam. 4. Lain-lain dalam perkara yang boleh dibuat keadilan dan persamaan. Beberapa masalah yang berkaitan dengan kewajipan suami. Perkara 1. Suami bermalam 1 malam di rumah isteri pertama jika ia telah bermalam 1 malam di rumah isteri kedua. Hukumnya, giliran bermalam itu wajib disamakan.
Masalah ini adalah untuk suami yang ada lebih daripada satu orang isteri. Jadi, caranya adalah seorang suami itu mestilah berlaku adil dengan menyamakan giliran bermalamnya di rumah isteri-isterinya. Sebagai contoh, isteri pertama mestilah ia 2 malam. Maka, isteri kedua mesti 2 malam jua, isteri ketiga mesti 2 malam jua dan isteri keempat mesti 2 malam jua. What if isteri pertama 3 malam dan isteri kedua dan seterusnya mesti jua 3 malam? 2. Suami bermalam di rumah seorang isteri lebih daripada 3 malam. Jadi dalam masalah ini, suami itu memilih kasih dan ia prefer seorang isteri ini dan ia tinggal di sana selama 3 malam. Maka hukumnya haram kecuali dengan keredaan. Akan tetapi haram itu akan berubah kalau ada keredaan isteri-isterinya yang lain. Artinya, suami itu meminta izin untuk bermalam lebih daripada 3 malam arah isteri yang pertama contoh. Maka isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat bersetuju dan memberikan keredaan, maka suaminya pun okey, dapat bermalam di sana sebanyak 3 malam atau lebih. Isteri yang lain, maka suami itu akan mendapat hukuman haram. Suami mendatangi pada waktu malam di rumah isteri yang bukan gilirannya. Artinya di sini suami datang arah rumah isteri keempat padahal masih turn isteri ketiga. Jadi problemnya adalah haram kecuali kerana sesuatu hajat seperti sakit, kebakaran, menaruh atau mengambil barang, tetapi adalah haram ia watir atau menyetubuhi dengan perempuan yang bukan gilirannya itu. Okey, jadi suaminya datang arah rumah isteri keempat padahal isteri ketiga punya turn. Jadi hukumnya adalah haram, akan tetapi kalau ada hajat seperti ada sakit kata, kebakaran kata, menaruh atau mengambil barang yang tertinggal, maka boleh. Akan tetapi kalau ia datang sudah arah rumah isteri keempat walaupun bukan giliran isteri keempat itu tadi, maka haram ia menyetubuhi isterinya tu. Okey, pasal bukan turn isterinya tu, bukan gilirannya. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah itulah sahaja pelajaran kita ni pada hari ini. Diharap murid-murid dapat mengambil manfaat daripada pelajaran yang cikgu sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.